Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizur Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 14 Mei. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Dua memorandum persefahaman MOU telah dimeterai antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Wilayah Fujian China semalam. MOU tersebut ditandatangani selepas kunjungan hormat daripada Setiausaha Jawatankuasa Wilayah Fujian China Zhou Juyi ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. MOU pertama tersebut menyaksikan kerjasama strategik antara Kerajaan Sarawak yang diwakili oleh Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan Wilayah Fujian China, Lin Jiangdong. MOU itu antara lain dimeterai bagi membentuk kerjasama pelancongan, budaya dan seni yang strategik selain mengeratkan hubungan wilayah dan negeri. Manakala MOU kedua berkaitan pertukaran dan kerjasama antara Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Bandar Guangzhou Wilayah Fujian, Republik Rakyat China. MOU tersebut ditandatangani oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng dan Setiausaha Jawatankuasa Perbandaran Guangzhou Fujian China, Zhang Yigong. Persefahaman tersebut bertujuan untuk menggalakkan pembangunan mampan hubungan antara kedua-dua bandar. Kedua-dua MOU disaksikan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Zhou Juyi. Penganjuran Karnival Kerjaya My Future Jobs dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR Negeri Sarawak 2023 di Miri memberi banyak manfaat bukan sahaja kepada kesejahteraan rakyat setempat, malah menjadi penyumbang kepada perkembangan sektor industri dan pengukuhan sosial ekonomi di Sarawak. Ahli Parlimen Miri Chu Chun Man berkata, Karnival seumpama itu bukan sahaja mengadakan temuduga terbuka tetapi turut dianjurkan sesi taklimat skim-skim yang diuruskan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Chu Chun Man menjelaskan skim-skim yang diperkenalkan di bawah Perkeso penting dan salah satunya ialah Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR yang diperkenalkan pada 1 Disember tahun lepas. So inilah yang kita nampak amat penting skim-skim yang ditawarkan oleh Perkeso ini. Saya ingin mengambil peluang di sini untuk menyeru seluruh rakyat Miri untuk memahami skim-skim yang telah ditawarkan seperti skim suri rumah yang baru diperkenalkan baru-baru ini dan juga skim untuk semua self-employed. So semua ini sangat penting dan kerajaan juga telah memperkenalkan banyak inisiatif untuk membantu rakyat kita mencarumkan dalam Perkeso ini. Katanya skim itu memberi pelindungan kepada suri rumah terhadap apa juga kemalangan sewaktu melakukan aktiviti berkaitan pengurusan rumah tangga yang bukan sahaja meliputi aktiviti dalam rumah tetapi juga sewaktu ke pasar, menghantar anak ke sekolah, menjaga ibu bapa dan menghantar mereka ke doktor dan seumpamanya. Sehingga 2 Mei lepas, seramai 43,533 orang suri rumah di Sarawak dilindungi Perkeso. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Kerjaya My Future Jobs dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah Negeri Sarawak 2023, anjuran Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi Perkeso di Dewan Mesyuarah Miri. Karnival Kerjaya kali ini menyediakan hampir 3,000 peluang pekerjaan pelbagai industri termasuk sektor minyak dan gas, pembuatan, perhotelan, perkhidmatan dan perkhidmatan makanan. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan surat tawaran kerja kepada pencari kerja yang berjaya mendapat pekerjaan melalui My Future Jobs serta penyampaian faedah Perkeso. Selain itu, beliau turut menyerahkan setuju pelindungan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah kepada suri rumah berinsurans. Sebanyak 21 kampung di seluruh Sarawak telah dikenal pasti untuk dimasukkan dalam program Kampung Angkat Pergigian di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Pergigian Negeri Sarawak, Dr. Aminuddin Natar, pemilihan tersebut mengikut kriteria dalam garis panduan dan diharapkan komuniti di kampung-kampung terlibat mendapat manfaat program tersebut. Dr. Aminuddin memberitahu ia melibatkan penggunaan 8 buah klinik pergigian bergerak iaitu 2 buah di Kuching dan masing-masing sebuah di Samarahan, Sibu Serikei
Bintulu, Miri dan Limbang. Kampung Pasir Ulu daerah Lundu ini adalah salah satu daripada 21 kampung angkat pergigian yang dilaksanakan di negeri Sarawak ni. Jadi tujuan kita mengadakan program kampung angkat ni adalah untuk meningkatkan penyertaan komuniti dalam penjagaan kesihatan pergigian demi mempertingkatkan tahap kesihatan pergigian komuniti itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Kampung Angkat Pergigian di Dewan Masyarakat Kampung Pasir Ulu di Lundu. Program Kampung Angkat Pergigian merupakan satu inisiatif baru dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan pergigian yang telah dimulakan di Negeri Sembilan pada 2019 dan akan dikembangkan ke seluruh negara. Penggunaan istilah kampung dalam program itu merujuk kepada sesebuah kelompok perempatan komuniti sama ada di kampung atau di bandar termasuk perempatan golongan B40, masyarakat terpinggir dan golongan miskin bandar. Program itu melibatkan kolaborasi antara bahagian kesihatan pergigian dan pihak pengurusan komuniti dengan setiap klinik pergigian akan bertanggungjawab dalam penjagaan kesihatan pergigian masyarakat kampung di bawah jagaan masing-masing. Lebih kurang 100 penduduk dari Kampung Pasir Ulu, Tengah dan Hilir hadir pada program tersebut yang turut melibatkan pertandingan mewarna, pameran dan ceramah selain pemeriksaan kesihatan dan pergigian. Politeknik Metro Betong membuktikan ia bukan sahaja mampu melahirkan pelajar yang mempunyai kebolehpasaran dalam pekerjaan, sebaliknya juga berjaya melahirkan usahawan belia. Salah seorang alumninya kini berjaya membuka agensi pelancongan sendiri dalam mempromosi serta menawarkan pakej-pakej pelancongan yang terdapat di Sarawak. Pengurus Greenery Borneo Travel and Tours, Khairul Sapi, merupakan lulusan Diploma Pengurusan Pelancongan dan memulakan perniagaan agensi pelancongan kira-kira setahun lepas. Sebelum itu, beliau menimba pengalaman bekerja dengan agensi pelancongan di Kuching selama 4 tahun. Lepas mereka menamatkan belajar di Politeknik, mereka terus dapat kerja. Jurusan Diploma Pelancongan ini adalah sangat-sangat laku dan laku di pasaran lah dari segi travel agency, tour guide dan hospitality. Mahu menyumbang kembali kepada tempat beliau menimba ilmu, Khairul turut mengambil beberapa alumni Politeknik Metro Betong sebagai pekerja selain menyedia peluang latihan industri kepada pelajar dari institusi tersebut. Khairul ditemui RTM pada program Betong Youth Festival di Betong. Program selama 2 hari itu dirasmikan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu. Terdahulu, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu dalam ucapan perasmian mengajak para belia meningkatkan keupayaan dalam pelbagai bidang kemahiran teknikal dan vokasional. Ia akan menjadikan belia lebih berdaya saing dalam pasaran kerja. Dr. Richard percaya melalui pelbagai kemahiran akan membuka ruang serta peluang kepada belia menceburi bidang keusahawanan. Menurut beliau lagi, Sarawak memerlukan ramai usahawan belia yang mampu menyumbang pada pembangunan ekonomi negeri. Ini termasuklah peluang pekerjaan dan perniagaan dalam sektor perkhidmatan yang semakin pulih pasca COVID-19. Sementara itu, Betong Youth Festival menampilkan pelbagai aktiviti antaranya pameran dan seminar kerjaya, gerai usahawan serta ekspo pendidikan. Cuaca panas dan kemarau tidak menjejaskan aktiviti pengakap di negeri ini. Timbalan yang di-Pertua Majlis Pengakap Sarawak, Datuk Muhammad Safri Abdillah berkata, aktiviti dijalankan seperti biasa, bagaimanapun akan mengambil kira keadaan semasa. Dan dari segi aktiviti pengakap, kita masih teruskan selagi tiada amaran dan juga nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan supaya untuk dan juga Kementerian Pendidikan untuk memberhentikan aktiviti, kami akan teruskan. Sekiranya suhu meningkat terlampau tinggi dan nasihat dikeluarkan daripada pihak Kementerian Pendidikan, kami akan akur untuk memberhentikan aktiviti buat sementara waktu. Tapi kami harap ianya tidaklah menghindar pengakap untuk tidak melakukan aktiviti, sebab pengakap juga mempunyai aktiviti-aktiviti indoor. Aktiviti-aktiviti indoor ni boleh diteruskan, insya-Allah. Ya.
Menurut Datuk Muhammad Safri, pasukan pengakap sentiasa bersiap sedia menghulur bantuan sekiranya diperlukan. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Penganugerahan Pingat dan Sijil sempena peringatan 100 tahun pengakap Sarawak peringkat daerah di Persatuan Melayu Limbang. Mengulas lanjut mengenai majlis itu, beliau menjelaskan ia sebagai penghargaan kepada ahli-ahli yang memartabatkan pasukan pengakap. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Muhammad Safri menjelaskan Majlis Pengakap Sarawak dan Pandu Puteri Sarawak bakal memiliki kem sendiri yang akan dibina di tapak seluas lebih kurang 4 hektar di Matang Kuching. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang juga merupakan Ketua Pengakap Sarawak yang telah begitu baik hati memberi dana sebanyak 12 juta untuk kami menyiapkan kem tersebut. InsyaAllah kem tersebut akan ditender melalui tender terbuka oleh pihak JKR Negeri Sarawak dalam masa yang terdekat, dan maklumat yang telah saya dapat, maklumat terkini yang telah saya dapati daripada pihak JKR, tender akan dibuka insya-Allah kalau tidak hujung bulan 5, insya-Allah selepas gawai. Katanya projek pembinaan kem tersebut dijangka mengambil masa 18 bulan untuk disiapkan. Tambahnya, Pengakap Sarawak dan Pandu Puteri Sarawak akan mempunyai modul latihan sendiri yang akan digunakan untuk melatih anak-anak sekolah dan pemimpin pengangkap dan pandu puteri agar mempunyai jati diri sasiah dan disiplin yang baik. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 14 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Terence dan Syuhada. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.